Secara purata, setiap warga Singapura membuang sebanyak 1,230 kilogram sampah setiap tahun. Ini bermakna warga Singapura membuang sekitar 6.1 juta tan sampah setiap tahun. Apakah yang boleh kita lakukan untuk membantu mengurangkan jumlah sampah? Sampah yang kita buang dibawa ke loji-loji pembakaran sampah. Di sini, sampah dibakar sehingga menjadi abu. Abu ini pula dibawa ke tapak pelupusan di Pulau Semakau untuk ditanam. Kawasan tapak pelupusan ini semakin hari semakin dipenuhi dengan abu sampah. Selepas tahun 2040, kita terpaksa mencari tapak pelupusan yang baharu. Memandangkan negara kita ini sebuah pulau yang kecil, amat sukar bagi kita mendapatkan kawasan sebagai tapak pelupusan. Oleh itu, kita perlu menggiatkan usaha kitar semula supaya tapak pelupusan yang ada dapat digunakan dengan lebih lama lagi. Pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Marsiling ini misalnya begitu aktif melakukan aktiviti kitar semula. Mereka berkongsi dengan adik-adik di sekolah rendah cara-cara untuk menghasilkan kertas baharu. Kertas baharu ini dihasilkan dengan menggunakan kertas terpakai dan daun pandan. Bahan-bahan ini dikisar dan kemudian dijemur. Lihatlah. Selain itu, ada beberapa syarikat di Singapura yang turut terlibat dalam industri kitar semula. Syarikat ini misalnya telah mula menjalankan aktiviti mereka di sini sejak tahun 1999. Mari kita lihat proses kitar semula ini dengan lebih dekat lagi. Barang-barang yang boleh dikitar semula dikumpulkan melalui tong-tong kitar semula. Kemudian, barang-barang ini dibawa oleh trak-trak ke pusat kitar semula. Setelah dibawa ke pusat ini, bahan-bahan yang dikumpulkan akan diasing-asingkan mengikut saiz dan bahan seperti kertas, plastik, aluminium dan kaca. Namun begitu, masih ramai yang kurang pasti akan bahan-bahan yang boleh kita kitar semula. Today we are going to go through the list of items that can be recycled. Bahan-bahan kertas seperti surat khabar, majalah, kupon meletak kereta dan kertas-kertas iklan boleh dikitar semula. Kertas boleh dikitar semula sekurang-kurangnya 5 kali. Bahan-bahan plastik pula lebih kompleks dan di sini kami mengasing-asingkan bahan ini mengikut jenis plastiknya. Plastik jenis HDPE atau plastik jenis nombor 2. Plastik jenis LDPE seperti beg-beg plastik. Akhir sekali, plastik jenis PET atau jenis nombor 1. Plastik PET boleh dikitar semula untuk menghasilkan baju atau jaket seperti ini. Bahan-bahan logam seperti tin susu dan tin aluminium boleh kita kitar semula berkali-kali tanpa had.
Tin-tin tersebut akan dicairkan untuk dijadikan kepingan-kepingan logam bagi menghasilkan barangan logam baharu. Kita juga boleh mengitar semula botol-botol kaca. Terdapat 3 warna botol kaca, iaitu hijau, coklat dan lut sinar. Kita juga boleh mengitar semula kaca tanpa had. Akhir sekali, kita juga boleh mengitar semula karton Tetra Pak seperti ini. Wah, banyak juga ya barang-barang yang boleh dikitar semula. Jadi, apakah barang-barang yang tidak boleh dikitar? Oh, bahan-bahan kayu seperti bakul dan penyepit makanan. Anak patung, selipar dan bola getah. Kasut, pita-pita kaset lama dan bahan-bahan kain seperti beg ini. Oleh itu, kita tidak seharusnya meletakkan barang-barang ini ke dalam tong-tong kitar semula. Setelah diasing-asingkan, bahan-bahan ini dimampatkan dan diikat. Kemudian, bahan-bahan ini diekspor ke negara-negara seperti Malaysia, China dan Indonesia untuk diproses. Sebagai warga dunia, kita seharusnya menggiatkan usaha mengitar semula. Setiap orang boleh memainkan peranan ini dengan mengurangkan pembaziran, menggunakan semula barang-barang yang sedia ada dan juga dengan mengitar semula barang yang terpakai. Ayuh, kita boleh melakukannya.